Mereka kan seolah-olah sembahan mereka tu ada kuasa untuk menimpa sebarang kemudaratan. Allah SWT menegakkan hujah ke atas orang-orang kafir. Banyak cara Allah SWT menegakkan hujah ke atas orang-orang kafir ni. Salah satu cara dia adalah bertanya kepada mereka dengan pertanyaan kepada mereka, iqrar mereka, jawapan mereka itu adalah hujah ke atas mereka. Dia nak tegakkan hujah, tanya lawan. Saya kalau bahas lebih debat kita tengok orang-orang yang pandai debat ni, dia tanya orang tu dengan jawapan orang tu dia tegakkan hujah atas orang tu. Pandai juga mereka berdebat ni. Kita tengok seronok juga orang berdebat. Tengok macam mana dia dapat jatuhkan lawan dia tu dengan pertanyaan dia. Kalau di mahkamah, lawyer ni yang kencang-kencang ni semua, dia tanya lawyer ni, dia tanya ke dia beritahu? Dia tak beritahu. Dia tanya lepas jam juga. Lawyer yang pandai ni, dia tanya, orang tu terbangkap, saksi terbangkap, apa pun terbangkap lah. Jadi pertanyaan Allah tegakkan hujah dengan bertanya kepada mereka, wala in sa'altahum, dan jika kau bertanya kepada mereka, wahai Rasulullah, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang mencipta langit-langit dan bumi. Dia tanya kepada mereka ni siapa? Orang musyrikin. Orang musyrik tanya kepada mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi. Kita ada kawan orang musyrik. Kita nak tahu betul tak Allah cakap gini, pergi tanya kepada mereka. Kalau nak bertambah yakin, baru kita yakin, betul lah Allah cakap itu. Kita tanya dengan mereka, siapa yang cipta ni lah, langit ni semua, bumi ni semua, siapa buat lah? Tengok dia punya jawapan apa. Tuhan ada yang kata, Tuhan buat. Itu je Tuhan. Berhala tu yang buat, lu punya latuk yang buat. Bukan, mana latuk yang buat. Ini latuk pun kena buat juga. Dia takkan jawab datuk dia yang buat. Dia ada Tuhan satu je. Kita itu Tuhan most powerful punya yang buat tu. Itu Tuhan paling berkuasa. Semua agama pun akan refer kepada Tuhan yang paling berkuasa sekali. Nama macam-macam ni. Nama macam-macam, tapi itu adalah Allah SWT. Mereka pasti Allah cakap, ni Allah cakap ada lam taukid dengan nun taukid. La yaqulunna, lam tu taukid. Sungguh mereka akan berkata Allah. Kalau orang musyrik tu orang Arab. Kalau orang Arab mereka cakap Allah. Kalau mereka Mat Saleh, dia akan kot. Kalau dia orang Melayu apa, orang Sarawak ke orang apa ke, musyrik kan, dia bahasa Melayu, dia kata apa? Tuhan. Dia kata Tuhan yang buat. Bahasa lain saya belum belajar lagi. Dia akan cakap nama Tuhan, Tuhan yang Maha Esa tu, yang satu-satu ni. Saya pernah tanya seorang mu'alaf, dia cakap ketika dia agama lama dia percaya ada satu Tuhan tu yang powerful punya. Dia kata itu dia lah yang jadikan alam ni, dia jadikan itu. Itu kan mereka tahu. Jadi Allah cakap pasti mereka akan jawab Allah. Kalau orang musyrik tu Arab, dia akan cakap Allah. Bila Abu Jahal cakap Allah, Allah yang mana satu? Allah. Jadi kalau orang Kristian sekarang yang nak pakai nama Allah tu, bila dia cakap Allah, Allah is my God. Siapa tu maksudnya? Kalau orang Kristian pakai nama Allah, kita benarkan orang Kristian ni dia pakai nama Allah. Allah tu siapa? Mana Allah pula? Jesus tu. Jesus is God, Jesus is Allah. Itu dia. Jesus tu maksud dia, bukan Allah.
Tapi Jesus, sebab itu ditentang lah. Kalau mereka kata Jesus is Allah, kita terima. Dia ada satu Tuhan saja. Balik semua yang tiga-tiga Jesus, God, semua balik kepada satu je. Dia 3 in 1 kan, dijadikan satu. Jadi kalau nama dia Allah tu, itu Jesus satu. Nama dia Allah. Takkan kita nak bagi dia guna pakai nama Allah. Ada sebagian ustaz dia berdalil kepada ayat ni. Mufti Perlis pun berdalilkan kata ni, apa Allah cakap boleh apa? Mereka orang musyrik cakap Allah. Saya cakap yang orang musyrik cakap Allah itu adalah Allah, betul-betul Allah. Yang kalau orang Kristian cakap Allah, itu bukan Allah, itu adalah Jesus. Bukan Allah. Kalau orang musyrik cakap Allah ni, siapa lagi? Bukan Tuhan-Tuhan mereka yang lain, betul-betul Allah. Tapi kalau mereka yang cakap Allah ni, bukan. Itu bukan Allah yang kita faham. Jadi dia pakai nama je, nampak tak? Dia pakai nama Allah je, bukan dia nak refer kepada Allah yang betul tu. Jadi kita terperangkap dalam situ. Orang Islam pun kadang dia bercanggah di antara dia. Nantilah itu orang Islam, ada yang kata boleh, ada yang cakap tak boleh. Habis saja. Jadi gitu. Tak boleh lah. Jadi bila mereka dah mengaku, jadi tegak. Bila mereka cakap Allah yang mencipta langit dan bumi, mencipta segala lah, mencipta mereka, mencipta siapa. Bila mereka dah mengaku, kita cakap ketuhanan Allah Subhanahu Taala, mereka mengaku yang pencipta lah, pencipta alam ini, pencipta mereka lah, pencipta mereka. Kata kalau tanya siapa yang menjadikan mereka, dalam ayat yang lain, kalau kamu tanya siapa yang menjadikan mereka, mereka akan jawab Allah juga. Dia tahu. Mana nak jawab macam tu? Kalau mati, siapa matikan dia? Tadi orang tu tidur-tidur, lepas tu mati ya. Siapa matikan dia? Siapa yang tarik dia punya roh dia? Bila kita tanya kepada mereka, siapa yang tarik, cabut roh dia? Dia tahu. Mana ada siapa yang boleh hantu mana pun tak boleh. Siapa dia tak benda-benda dia ada banyaknya hantu ni. Hantu ni, hantu tu tak berkuasa. Siapa yang cabut roh dia, rohnya sehingga orang ni mati? Tentu dia cakap Allah, yang mencipta dan yang mematikan, yang menghidup, mematikan. Dia tahu Allah Subhanahu Taala. Itu kita isu Tuhan ni clear tu, bukan blur tu. Orang bukan macam dilahirkan hidup di dunia ni mereka blur siapa Tuhan yang sebenar. Bukan macam itu, tuan-tuan. Sebab itu mereka diazab betul-betul. Sebab itu mereka diazab. Dia betul-betul tahu. Orang ni tahu betul-betul. Dia benar-benar tahu siapa ni Tuhan. Bukan dia kita nak bagi dia freedom, benefit of doubt. Tak apalah, mungkin dia tak tahu, mungkin dia tak ada. Mereka tahu betul-betul. Mereka tahu betul-betul yang Tuhan tu siapa, Tuhan yang sebenar tu. Mereka tahu. Cuma degil aja mereka tahu. Biasanya benda-benda ni Abu Jahal tak tahu. Orang-orang Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah ni semua tak kenal Allah Subhanahu Taala. Nabi tak datang kepada mereka ajar mereka Allah wujud. Allah wujud tak perlu tak ada nak gitu. Tak ada nak ajar mereka. Suruh mereka sembah Allah. Pasal mereka dah kenal, tak perlu nak terangkan kepada mereka siapa Tuhan. Siapa Tuhan, mereka tahu. Dia tahu siapa yang mencipta langit dan bumi. Tapi jadi dengan pengakuan mereka, ikrar mereka, pengakuan mereka, barulah Allah cakap, qul, katakan kepada mereka, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Kamu dah tahu Allah yang mencipta langit dan bumi. Jadi katakanlah kepada mereka, afara'aitum, kalau demikian, bagaimana fikiran kamu tentang yang kamu sembah dari Allah itu? Yang kamu sembah dari Allah itu berhala-berhala yang kamu sembah min dunillah, yang kamu sembah selain Allah SWT. Dia ada kuasa tak? Dia mengaku Allah itu dah berkuasa mencipta. Allah berkuasa memberi rezeki, Allah berkuasa menurunkan hujan. Semuanya Allah. Semuanya mereka kata Allah. Allah berkuasa menghidup, mematikan. Orang musyrik tak
tak percaya Tuhan ni menghidup, Tuhan ni memati. Jika macam mana orang ni boleh mati ya? Macam mana? Dia agak dah takdir lah dia mati. Tuhan nak ambil nyawa dia. Biasalah kat kita tamanya ya. Tuhan nak ambil nyawa dia. Jadi mereka dah tahu ni semua. Dengan background iktiqad mereka, keyakinan mereka yang adanya Tuhan yang berkuasa ni. Jadi tanya kepada mereka, katakan kepada mereka, bagaimana pendapat kamu tentang berhala-berhala yang kamu sembah ni? Dia ada kuasa tak? Dia ada kuasa tak berhalanya? In aradani Allahu bidur, jika Allah Subhanahu Wa Taala hendak menimpakan kepada aku dengan suatu berhala, dapatkah berhala-berhala ni menghapuskan bahaya itu? Itu je Allah suruh tanya. Katakan kepada mereka. Kamu dah cakap Allah ni yang mencipta, Allah yang berkuasa ini. Okey, kalau Allah nak, jadi dia dah faham isu Allah tak? Dah faham isu Allah. Dia ni Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang musyrik Quraisy ni. Saya bagi contoh lah tuan-tuan, gambaran supaya kita tahulah. Kadang ada orang dia tak faham Al-Quran. Kalau gitu kalau dia tak tahu isu sebenarnya, dia takkan faham Al-Quran. Baca Al-Quran pun dia tak faham. Dia ingat apa? Dia ingat orang-orang Mekah ni tak percaya dengan Tuhan. Orang Mekah ni tak percaya dengan Tuhan. Orang kafir ni orang tak percaya dengan Tuhan. Dia bukan tak percaya dengan Tuhan. Orang Mekah ni dia ada sistem agama dia. Artinya dia pergi tawaf, dia pergi haji. Nampak tak? Orang-orang Mekah ni dia tak ada sistem ke? Tak ada sistem agama ke? Orang-orang Mekah ni ada, lengkap sistem agama mereka. Sehingga kan dia nak bina Kaabah pun dia cakap harta-harta yang haram, harta-harta yang daripada zina ni kita tak terima kita ambil harta yang halal aja. Ini orang bodoh ke betul? Ini harta-harta yang harta haram kita tak ambil. Sebab itu Kaabah dia tak boleh panjangkan, dia tak boleh bina panjang. Dia kena 4 segi. Dia tak boleh oblong apa tak cakap tak boleh panjangkan. Kenapa? Tak ada duit. Yang duit halal sikit sangat. Betul dia kena 4 segi tu. Dia tak boleh panjangkan. Jadi mereka tahu. Jadi jangan kita ingat mereka. Jadi saya nak bagi gambaran, kalau ada orang Melayu lah, orang Melayu yang buat syirik, macam gitulah. Orang Melayu yang buat syirik cakap dia menyembah berhala ke apa, dia pergi minta kepada berhala kepada gini. Jadi kita ni nak berdakwah kepada mereka, itulah macam Rasulullah SAW nak berdakwah kepada orang-orang musyrik ni. Mereka dah kenal Allah. Kalau orang Melayu buat macam gitu, takkan kita nak cakap dia tak tahu Tuhan, dia tak kenal Tuhan. Dia dah kenal, tapi dia melakukan kesyirikan. Macam gitulah dia punya situasi dia. Jadi bagaimana pendapat mereka? Kalau Allah, dia dah percaya Allah kan, kalau Allah nak timpakan aku mudarat ni, boleh tak berhala ni tahan? Boleh tak hilang? Mudarat apa? Dari segi kesihatan, kemiskinan, apa sajalah. Jadikan aku miskin, jadikan aku sakit, itu mudarat. Boleh tak berhala ni hilangkan mudarat itu? Tanya kepada macam mana pendapat kamu? Boleh tak berhala ni? Kalau dia cakap boleh, tadi cakap Allah Maha Berkuasa, dia most powerful punya. Sekarang ada lagi powerful lagi lah. Siapa dia? Berhala lah. Kalau dia cakap berhala, kalau berhala boleh tahan kehendak Allah Subhanahu Taala, jadi berhala kan powerful lah. Jadi dia kena balik lah. Dia kena balik. Kalau dia cakap boleh, dia kata apa? Berhala ini lagi powerful ni. Ini lagi kuat ni. Yang atas tu tak kuat, ini lagi kuat punya. Yang ini dia cipta, macam mana dia tak boleh cipta langit, bumi, lepas tu dia kuat pula. Dah kena jam situ. Nampak tak? Berdebat cara berdebat tu. Kalau dia jawab aja memang dia kena. Dia cakap boleh aja. Dan itu yang mereka menakut-nakutkan Rasulullah SAW dengan berhala mereka. Yang berhala mereka boleh menimpakan mudarat, boleh menimpakan sakit, boleh menimpakan itu. Soal kepada mereka. Jadi cantik dia. Mula-mula Allah open dengan tanya kepada mereka, siapa Tuhan yang berkuasa? Kalau dia cakap Allah je, sekarang boleh tak
berhala itu dia override kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Subhanallah. Kita tengok hujah dalam Quran ini, kadang kita tak bagi perhatian betul. Hujah dalam Quran ni memang powerful. Yang cara Al-Quran berdebat ni memang powerful. Banyak ketika tempat-tempat bila saya tadabbur ni, sampai kita betul-betul tadabbur betul-betul, baru kita tahu cara Allah berdebat dengan mereka. Cara memang mereka tak boleh jawab terus. Kita baca begitu kita tak nampak. Jadi itu satu. Au aradani bi rahmatin, atau kalau Allah kehendaki memberi rahmat kepada aku, iaitu memberi kesihatan, rahmat, memberi rezeki, kekayaan. Hal hunna, boleh tak berhala-berhala ni mumsikatu rahmati, menahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh tak berhala ni menahan rahmat Allah? Memang tak boleh. Itu kalau dia cakap boleh, dia means berhala tu lagi tinggi lah daripada Allah. Dan ini mereka tahu, agama mana pun tahu, tak ada yang lagi tinggi dia, lagi kuat, lagi powerful daripada Tuhan yang satu tu, Tuhan yang Esa tu. Qul hasbi Allah, katakanlah kepada mereka, cukuplah Allah, cukuplah bagiku Allah Subhanahu Wa Taala yang menolong dan memelihara aku. Jadi ini yang perkataan hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, ke atasnya lah hendaknya orang yang berserah diri, orang yang bertawakal itu berserah diri. Serah diri adalah apa kita cakap, jadikan Allah wakil urusan kita. Kadang kita percaya kepada makhluk ni lebih daripada kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah wakilkan seseorang, kita ada rasa wakilkan seorang untuk beli binatang korban ke apa, atau wakilkan seseorang. Kita nak wakil je dah, kita tak fikir-fikir, betul tak? Jadi wakil, kita nak yang menang ke apa, hantar wakil, suruh satu orang wakil. Kita tahu dia akan buat kerja gitu, kan? Kita dah serahkan wakil, aku dah wakilkan dia. Berarti apa? Kita dah serahkan urusan kita kepada dia. Banyak perwakilan dalam kehidupan kita. Kita wakil seseorang aja, berarti settle. Pasal apa? Kita dah betul-betul serahkan. Itu dengan makhluk. Kalau dengan makhluk kita boleh wakil dan kita rasa hati kita terus, aku dah berserah kepada dia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sepatutnya kita dah serahkan urusan ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang rezeki kita, kita dah serah. Tawakal aja. Cakap je tawakal, tapi malam tak boleh tidur. Macam mana tuan-tuan? Awak dah wakilkan orang itu besok pergi membina, malam tak boleh tidur. Betul tak si ni nak masuk minang ni, akan cakap begini macam juga itu. Dah wakilkan dia. Biasa orang tak ada apa-apa, kita dah wakilkan dia. Kau wakil aku drive kalau kita naik bas, wakil aku tak boleh drive tau, kau wakil aku drive relax, boleh tidur kita dah wakil dia drive kita dah wakilkan, dah serahkan urusan sini ke KL. Kita boleh tidur nyenyak aja. Ada tak boleh tidur aku sini bawa macam mana. Pernah saya ngantuk sangat, wakilkan bawa dari KL, ngantuk betul malam. Anak saya dia baru pas driving, yang Aisyah bawa, Abi dah ngantuk tu, dia bawa terus, saya tak boleh tidur. Aku tak boleh tidur ni. Dia keluar masuk tengah tidur ni, tanggal juga. Tak boleh wakilkan, tak boleh serahkan. Bangun balik tak apalah kan, nak wakilkan. Jadi kita bila serahkan orang urusan tu, kita dah settle. Jadi begitulah, kita dah serah kepada wakil, maksud tafwidul amr ila Allah. Serahkan urusan kita kepada Allah. Bila kita dah serahkan urusan, ya Allah, aku ni miskin ya Allah, aku tawakal kepada-Mu ya Allah, Engkau yang menolong aku. Sebenarnya dah serahkan urusan kepada Allah SWT. Lagi risau lagi tak boleh tidur lagi. Kita tawakal kepada orang lebih daripada kita tawakal kepada Allah SWT. Itu problem kita. Kita tak faham maksud tawakal. Kita tak faham maksud tawakal. Tawakal terus serah dan tenang hati. Tenang. Rasulullah SAW bila berhijrah,
Dia dah tawakal kepada Allah SWT. Tenang aja Rasulullah. Abu Bakar kelang kabut, tengok kiri takut ada musuh kejar ke apa. Tak ada apa-apa, di jalan dia dan atas unta. Gitulah. Jadi Rasulullah SAW memang orang bertawakal kepada Allah. Hasbi Allah, cukuplah Allah yang memelihara aku.